perkembangan politik di Putrajaya ataupun di peringkat persekutuan pasti akan mempengaruhi politik di negeri Sabah. Kalau kita lihat sebelum ini, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan di Putrajaya, maka Ketua Menteri di Sabah ialah Datuk Seri Shafie Apdal. Namun apabila Perikatan Nasional menguasai Putrajaya, maka berlaku pilihan negeri Sabah dan Parti Warisan tewas dalam pilihan negeri Sabah dan Shafie Apdal tumbang. Seterusnya Parti Bersatu pula menjadi Ketua Menteri Sabah. Jadi dalam konteks ini, apabila UMNO dan Bersatu bertelingkah, terdapat beberapa senario yang akan berlaku. Dan apapun dalam konteks ini, sekiranya UMNO dan Bersatu berpecah, dalam konteks politik negeri Sabah, yang untung ialah Parti Warisan di negeri Sabah. Kerana kita tahu Warisan mempunyai banyak kerusi di negeri Sabah. Jika berlakunya perubahan dan UMNO menguasai Putrajaya ataupun menjadi Perdana Menteri, kalau takdir politik sedemikian, saya kira ada beberapa senario yang berlaku. Yang pertama, Parti UMNO akan pastikan bahawa Ketua Menteri mereka di Sabah ialah daripada Parti UMNO. Manakala timbalan Ketua Menteri pula ialah Bersatu. Saya kira ini merupakan satu impian bagi UMNO di Sabah sebelum ini yang tiba-tiba telah diambil alih oleh Parti Bersatu di negeri Sabah dan pertama kali menjadi jawatan Ketua Menteri pertama kali dikuasai oleh Parti Bersabah. Jadi jika ini berlaku, bermakna ini merupakan satu kompromi politik. Maknanya dalam konteks politik di negeri Sabah, UMNO dan juga Bersatu akan mengambil jalan kompromi, iaitu saya kata tadi, UMNO akan menjadi Ketua Menteri Sabah, manakala Bersatu pula mengambil alih jawatan timbalan Ketua Menteri. Dan jika Parti Bersatu misalnya tidak bersetuju dengan kompromi ini, maka saya kira sama ada Parti UMNO ataupun Bersatu akan berusaha untuk menarik Parti Warisan untuk membentuk kerajaan. Namun saya kira ini merugikan kedua-dua pihak. Sebab kita tahu Parti Warisan mempunyai lebih banyak kursi. Makanya jika UMNO dan Warisan bekerjasama di Sabah, bermakna jawatan Ketua Menteri Sabah akan dikembalikan kepada Parti Warisan dan Ketua Menterinya mungkin ialah Datuk Seri Shafie Apdal. Jadi maknanya ataupun kalau ada kompromi yang berlaku, maka kita dapat lihat UMNO akan berunding dengan Parti Warisan, mereka kekal menjadi Ketua Menteri di Sabah dan Warisan mengambil tempat terbanyak dalam Exco di jawatan Exco di Sabah. Tapi saya kira Warisan tidak akan tunduk dengan tuntutan sedemikian. Katakanlah kalau politik itu dinamik dan berubah, Parti Bersatu berjaya menarik Warisan untuk bersama-sama membentuk kerajaan, bukannya Parti UMNO. Saya kira kerjasama ini juga dilihat tidak menguntungkan Parti Bersatu kerana Ketua Menteri Sabah pastinya akan diambil alih oleh Parti Warisan sebab Parti Warisan mempunyai jumlah kursi yang banyak berbanding dengan Parti Bersatu. Nah, bermakna dalam konteks perpecahan UMNO dan Bersatu di persekutuan, ia mengakibatkan perubahan politik di negeri Sabah. Kalau kita lihat siapa yang untung, kalau UMNO dan Bersatu berpecah dalam konteks politik negeri Sabah, dalam konteks ini kita dapat lihat Parti Warisan akan mendapat manfaat besar dan berpotensi kembali berkuasa dan menjadi Ketua Menteri Sabah, iaitu Parti Warisan akan calon dari Parti Warisan akan menjadi Ketua Menteri Sabah. Namun dalam konteks sekarang ini ia bergantung kepada keputusan
yang muktamad daripada Perhimpunan Agung UMNO yang dijangka berlaku pada hujung bulan ini. Sekiranya mereka kekal kerjasama UMNO dan Bersatu, maka tidak ada perubahan yang berlaku. Manakala apabila UMNO dan Bersatu itu dimuktamadkan berpisah, maka ia akan memberikan kesan kepada senario politik di negeri Sabah.